Dia merupakan katalog hidup bagi umat Islam. Apa saja masalah, rujuk kepada Al-Quran dan rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, kata Allah. Bila berlaku apa-apa perselisihan di kalangan kamu, maka kembalilah kamu kepada Al-Quran, iaitu kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul kamu. Kerana di sanalah terdapat penyelesaian segala masalah kehidupan. Itu dia Al-Quran. Bila ada Al-Quran, dengan sendirinya terbatal atau termasuk perkara-perkara yang dalam Taurat, termasuk perkara-perkara yang dalam Zabur, termasuk apa-apa saja yang ada dalam Injil. Kerana Al-Quran itu melengkapi segala kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kita baca sedang muka surat 110. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab Allah yang dijamin terpelihara. Yang lain tu dah tak ada. Taurat dah tak ada. Carilah tak jumpa. Yang aslinya tak ada. Teks yang asal sudah tak ada. Kerana Tuhan tak pelihara. Bila tak pelihara, tak adalah di apa, tak tahulah ke mana perginya. Siapa yang menghilangkannya pun tak tahu. Untraceable. Tahu arti untraceable? Tak boleh nak dikesan di mana dianya. Begitu juga Injil, begitu juga Zabur, tak dapat nak ditrace di mana dia sekarang sedang berada. Tapi Al-Quran tetap terpelihara sampai hari ini. Tiap-tiap huruf dalam Quran itu terpelihara. Tak usahkan kalimah, huruf pun terpelihara. Alifnya pun terpelihara, wawnya pun terpelihara. Semua sekali huruf-hurufnya itu terpelihara. Kerana yang memeliharanya Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Artinya sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran itu. Zikir itu, zikru itu, al-zikru itu gelaran bagi Al-Quran. Kamilah yang menurunkan al-zikru itu, dan kami jugalah yang memeliharanya. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah telah turunkan, kami telah turunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi itu dalil bahawa Al-Quran itu tetap terpelihara sampai hari kiamat. Sedangkan musuh-musuh Islam tiap-tiap hari berusaha untuk mengubah teks Al-Quran itu. Tapi kita setiap bangsa, setiap tempat ada orang-orang yang hafal Quran. Sebab itu dia terpelihara, setiap huruf itu terpelihara. Sedangkan ada usaha-usaha nak menyeleweng Al-Quran itu dari kebenaran. Di antaranya walan tardu ankal yahud. Orang Yahudi itu buat apa? Orang Nasara itu buat apa? Lan itu ditukar kepada lam. Kerana kalau lan itu lil abad, sampai bila-bila, takkan mereka itu redha dengan orang Islam. Walan tardu ankal yahud walan nasara, kata Allah. Tidak sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasara itu redha terhadap kamu orang Islam, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka, baru dia redha. Kalau tidak, takkan redha sama sekali takkan redha. Digunakan kalimah lan tu lil abad, sampai bila-bila, no way. Tahu no way? Tak ada jalan. Bukan Norway itu negara Eropah tu, Norway juga bukan yang tu. Tak ada jalan Allah nak redha orang Yahudi dan orang Nasara itu akan redha dengan umat Islam, sehinggalah kamu menurut cara hidup dia, baru mereka itu redha. Ini yang sudah diubah, yang cuba diubah oleh orang Kristian dan orang Yahudi. Lan tu diubah jadi lam. Kalau lam tu ada lagi harapan, ada lagi sikit harapan. Mereka itu nak redha. Tapi bila sebut kalimah lan, tak ada. Sampai bila-bila pun mereka tak akan redha. Ini yang cuba diubah. Dan banyak lagi lah mereka cuba ubah. Nama-nama surah diubah mereka. Ada surah namanya Al-Muttaqin, dia ubah nama. Tapi ini pun tak berjaya oleh mereka. Tetap kekal sampai hari kiamat. Dan lagi firmannya lagi, wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu lakitabun aziz.
la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Nak kena baca benar-benar mentah hafal. Kena tengok benar-benar baca tu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya oleh kebatilan. Tak ada batil. Tak ada benda yang merosakkan manusia, tak ada. Tak ada benda yang menyusahkan manusia, tak ada. Tak ada benda yang boleh membinasakan manusia, tak ada. Undang-undang dalam Quran itu semua elok, selamat belaka. Kerana dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya oleh kebatilan. Tak ada yang batil, tak ada yang tak betul, semuanya betul belaka. Baik dari hadapan maupun belakang, di mana-mana pun Al-Quran itu tetap menyeru manusia kepada kebaikan. Tak ada yang negatif dalam Quran, semua positif belaka. Sama ada yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Dari depan tu yang akan datang, di belakang tu dari dulu-dulu lagi dah Quran itu tetap betul. Maupun belakang, yang turun daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran itu dari Allah. Allah itu sifatnya apa? Maha bijaksana, maha terpuji. Allah itu maha bijaksana, hakim. Kemudian hamid untuk hamid itu apa? Terpuji. Allah itu maha terpuji, Allah itu maha bijaksana. Tak ada yang lebih bijaksana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Quran. Untunglah kita kerana kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Apa saja masalah kita rujuk kepada Al-Quranul Karim. Itu yang kedua, Allah yang pelihara. Mana yang kita baca tadi, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikru tu, iaitu Al-Quran. Dan kamilah yang memeliharanya. Tuhan pelihara. Sebab itu dia tak ada berjaya mereka-mereka yang nak mengubah teks Al-Quranul Karim. Mereka-mereka yang nak menyelewengkan teks Al-Quran itu tak berjaya. Satu huruf pun tak berjaya mereka mengubahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk manusia seluruhnya. Dia macam katalog hidup lah. Itu Quran. Kalau kamu nak selamat, ikut Quran. Kalau kamu nak berjaya, ikut Quran. Kalau kamu nak tak ada binasa, ikut Al-Quran. Dia tu macam apa? Macam katalog kehidupan lah. Tahu katalog? Macam kita beli mutokar, ada katalog tak? Kalau berhenti mutokar baru lah, kalau second hand tak ada katalog. Kalau beli mutokar baru, ada tak katalog? Ada. Di sini tempat bubuh minyak hitam, di sini tempat bubuh minyak minyak petrol, di sini tempat bubuh air, di sini tempat bubuh angin. Ada diagram pula pada mutokar tu, pada katalog tu. Kalau tidak akan lama tahannya mutokar tu, ikutlah katalog tu. Tempat minyak hitam, bubuhlah minyak hitam. Tempat petrol, bubuhlah petrol. Tempat angin, bubuhlah angin. Tempat air, bubuhlah air. Ini dah kita ikut pandai kita. I don't want to follow this catalog. I've got my own my own mind. I can think for myself, katanya. Dia tak nak ikut katalog tu. Dia ikut fikir dia. I think I'm better than the designer of this car, katanya. Dia lebih pandai daripada tukang mutokar tu. Maka dia bubuhnya tempat minyak hitam tu, dia bubuhnya air. Tempat air dia bubuhnya petrol. Tempat petrol dia bubuhnya angin. Tempat angin dia bubuhnya apa lagi? Minyak hitam. Apa jadi mutokar tu? Rosak lah. Nak start pun tak boleh kerana tak ikut panduan-panduan yang ada dalam katalog tu. In the same way, Quran tu macam itulah. Dia mengajar kita macam mana, dan pendidikan macam ini, lagi akhlak macam ini, pemerintahan macam ini, ekonomi macam ini, dakwah macam ini. Dia bagi panduan-panduan dalam Quran tu. Kalau kita ikut, selamatlah kita dalam kehidupan di dunia ni. Kalau tak ikut, itu yang berlaku hari ini, kerana kita tinggalkan satu saja kita tinggal dengan ajaran dari Al-Quran Karim. Rosak masyarakat hari ini.
Umpamanya kita tinggalkan pendidikan Islam, apa jadi sekarang ni? Bila pendidikan Islam kita abaikan, apa jadi sekarang ni? Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Gagal kita melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, gagal kita melihat anak-anak tu mahu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Ya? Itu yang berlaku gejala-gejala sosial hari ini. Kenapa? Kerana kita tak ikut pendidikan cara Islam, ya. Sedangkan Allah dah khabar dah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu asasnya. Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Itu asasnya. Kalau ada benda-benda yang boleh menyebabkan dia masuk neraka, jangan kita benarkan anak kita. Ya. Itu asas pendidikan Islam. Yang ini kita tak pelihara, ini yang berlaku hari ini. Pembuangan anak lagi. Apa berlaku? Merempit lagi. Lagi? Lagi? Melepak lagi? Zina lagi? Hisap dadah lagi? Berbagai-bagai gejala lah berlaku, ya. Kenapa kita tak ikut panduan-panduan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Patutnya kita ikut hadis Nabi. Nabi kata apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak kamu dengan semayang apabila mereka telah berumur 7 tahun. Anak tu dah umur 7 tahun, suruh dia semayang. Ya. Wa aqribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, kata Nabi lagi. Dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Kalau dah 10 tahun tak semayang lagi, apa buat? Pukul, besit. Jangan biarkan. Udah jam 4 tu, pastikan dia semayang 5 waktu sehari semalam. Kalau yang ini kita observe betul-betul, ya. Yang inilah kita observe betul-betul. Dari 7 tahun kita tentukan dia tu semayang. Pada 10 tahun tak semayang, pukul. InsyaAllah. Bab akhlak anak-anak kita tu terpelihara, ya. Sekurang-kurangnya depan kita tak adalah dia berani ninggalkan semayang. Ini dah umur 25 baru nyuruh semayang. Umurnya dah 25, mat apa lagi, pergilah semayang, kata dia cekirnya. Kita pun dah takut. Udah tak berani. Tambah kalau mak bapak subsidi lagi tak berani. Tahu mak bapak subsidi? Bergantung kepada bantuan anak-anak ni. Sebulan bagi 300, sebulan bagi 300, sebulan bagi, aku tegur kan langsung tak melepas aku 300 sebulan. Langsung. Itu yang anak-anak jadi anak-anak yang derhaka. Derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada ibu, derhaka kepada bapa. Sedang apa? Ada tak Al-Quran ajar macam mana kita nak mendidik anak? Ada tak? Ada tak adab-adab antara anak dengan ibu bapa? Ada, ya. Ada dalam Quran. Hendakkan mereka itu tidak derhaka. Ikut apa peraturan-peraturan dalam Al-Quran. Dalam surah Isra, apa perintah Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau ikut itu selamat tak? Ya. Kamu tu diwajibkan supaya tidak menyembah yang lain melainkan dia. Dia siapa? Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu mestilah kamu berbuat baik. Kalau semua orang ikut itu, aman tak rumah tangga? Aman tak keluarga? Semua berbuat baik kepada ibu bapanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, sekiranya salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, maka jangan kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan uff pun tak boleh. Uff tu apa? Ungkapan bantahan yang paling ringan, yang paling lembut, uff tu lah. Dalam bahasa Arab tu uffit, ya. Lembut benar. Itulah lebih kurang. Tak boleh. Lebih-lebih kalau nengkin mak bapaknya. Itu pun tak boleh. Fala taqul lahumā uff. Jangan kamu kata uff kepada kedua-dua mereka. Ya.
Wa tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking kedua mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut, yang mulia. Itu panduan dari Allah, panduan kepada anak-anak, supaya berbuat baik kepada ibu dan bapanya. Ya, kalau semua kita ikut itu, kalau anak tu kita didik untuk didik dengan Al-Quran, supaya mengikuti Al-Quran, supaya patuh dan tunduk kepada perintah Allah, ya, tak adalah banyak masalah kekeluargaan. Hari ini ada masalah tak? Berapa banyak masalah kita tengok, ya? Anak-anak ninggalkan bapak di masjid, ada 1 tahun tu ditinggal je ke masjid. Ayah tunggu sini ya, tak lama lagi saya nak keluar kejap nak beli barang, sekarang saya datang ambil ya. Tinggalnya tu lebur, tak datang-datang lagi, ya. Lebur tu. Tak tahu ke mana, tak ke macam tu apa, ya. Bukan tahun ini, beberapa tahun yang lampau. Berlaku di utara Semenanjung. Sampai entah berapa minggu tak boleh balik. Putih mata orang tua tu mana, anak aku ni mana, anak aku ni mana, anak aku dia tak muncul-muncul juga. Ada baru-baru ni dalam Facebook saya baca. Dalam Facebook ke dalam mana ke saya ingat saya. Ya. Anak tu muka maknya sebab ndakkan apa? Sebab ndakkan gelang ke apa ke? Sebab itu dia pukulnya maknya. Anak tu sampai hati muka maknya. Kerana ndakkan gelang. Ini kerana apa? Kerana tak dididik anak tu menjadi anak yang soleh atau solehah. Sebab itu mereka sanggup ya, melakukan apa? Melakukan keganasan, melakukan kekejaman terhadap ibu dan bapa sendiri. Ya, pasal apa? Tak ikut Al-Quran, tak ikut hadis. Itu yang Allah kata, bila ada apa-apa perselisihan antara kamu, kembalilah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis. Kerana itu Quran dan hadis itu penyelesaian terhadap apa jua masalah kehidupan. Ya, ikut aja. Rasul kata semayang biar berjemaah. Cuba kita ikut betul-betul bersemayang berjemaah. Ya? Kuat ke tak kuat masalah hidup dia? Kurang masalah hidupnya. Kerana dijanjikan Rasul, Nabi janji, siapa yang istiqamah semayang 5 waktu sehari semalam berjemaah, ada 5 fadilatnya. Dah saya kabur sini banyak kali dah pun. 5 fadilat. Mengikut hadis. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Siapa bila dapat gaji tak cukup, dapat gaji tak cukup, dapat gaji tak cukup, sesaja. Medang aja, hutang sana, hutang sini, sana no entry, sini no entry. Kenapa no entry? Orang utik hutang? Anak pula masalah. Yang ini macam-macam lah, kena tangkap dadah lah, apa macam-macam masalah. Kereta pun rosak saja, pandai pergi pun rosak saja. Ada aja masalah. Penyelesaiannya, ubatnya apa? Semayang berjemaah 5 waktu sehari semalam. Kerana masalah itu dari Allah, dan penyelesaiannya siapa? Allah juga yang boleh menyelesaikannya. Ya, insya-Allah. Ya, tenang hidupnya, lapang hidupnya. Bukan dia kaya-kaya dah, tapi ya, dia kurang masalah. Allah tak bagi dia masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas daripada seksa kubur. Siapa tak nak angkat tangan? Lepas daripada seksa kubur. Yang ketiga, dapat suratan amalnya dengan tangan kanannya. Ndak ke tak nak? One more time, ndak ke tak nak? Atas. Esok subuh mana semayang? Bukan subuh, esok aja. Esok dan esok sampai bila-bila. Ya. Dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Tak nak juga? Tadi ndak yang ni? Ndak juga. Sudah-sudah dah berada di pintu syurga aja. Sudah-sudah dah minum telaga Kausar aja. Ya. Yang kelima, masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab. Yang mana 5 ni tak nak cek khabar. Yang mana tak siur cek khabar kan? Semua ndak. Atas. Tak tahu kata. Atas apa artinya? Cakap putih apa atas? Ya Allah. So, itu atas. So, itu dia tuan-tuan. Itu hadis. Quran pun macam itu juga.
dan seterusnya. Begitu juga apa saja masalah dalam hidup ni diselesaikan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk manusia semua sekali, bukan untuk orang Melayu aja, bukan untuk orang Arab aja, bukan untuk orang Cina aja, untuk semua manusia. Penyelesaiannya pada Al-Quran Karim. Al-Quran diturunkan untuk manusia seluruhnya. Diturunkan Al-Quran untuk manusia seluruhnya, bukan untuk satu kaum yang tertentu, sebagaimana sifat kitab-kitab yang terdahulu. Taurat tu untuk kaum Nabi Musa aja, Injil tu untuk kaum Nabi Isa saja, Zabur tu untuk kaum siapa? Kaum Nabi Daud saja. Begitu juga suhuf-suhuf yang diambil dari Nabi Ibrahim tu untuk kaum Nabi Ibrahim aja. Tapi Al-Quran untuk manusia, hudal linnas. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, untuk petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dia juga hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Untuk semua manusia. Menjadi bukan tertentu kepada satu kaum saja. Al-Quran yang terpelihara dari penyelewengan. Tak ada penyelewengan dalam Quran Dia tetap seperti mana asalnya. Turunnya macam mana, sekarang ni masih macam itu juga. Tak ada berubah-ubah. Tak ada apa? Tak ada hilang-hilang. Tak ada ditambah-tambah. Tak ada modification. Tak ada diubah-ubah. Tak ada ubah suai. Tak ada. Dia tetap sebenarnya yang mula-mula diturun. Itu Quran. Dan terpelihara daripada sebarang permainan manusia. Tuhan yang pelihara. Macam mana manusia nak boleh buat? Berkumpullah seluruh manusia untuk memindik Al-Quran ni. Takkan berjaya kerana Allah yang pelihara. Menjadi satu hujah Allah ke atas manusia. Tengok Quran seperti mana yang diturun kepada Nabi SAW, begitulah dia ada sekarang. Macam itulah every word ada di situ. Tak ada berubah, tak ada pindaan, tak ada pengubah suaian. Itu dia. Hujah yang akan berkekalan hingga ke alam akhirat. Sampai di akhirat pun hujahnya tetap kekal. Quran. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tiap-tiap satunya ditujukan kepada satu kaum yang tertentu. Taurat untuk Bani Israel zaman Nabi Musa. Injil juga untuk Bani Israel zaman Nabi Isa. Lagi Zabur untuk kaum Nabi Daud. Itu dia. Tapi Quran untuk seluruh manusia. Tak kira kamu bangsa apa, tetap rujukannya ialah Al-Quran, sesuai untuk semua kaum pun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat daripada kamu, kami berikan satu aturan dan jalan yang terang. Ini selain daripada Al-Quran. Umat-umat dulu ada ajaran tertentu. Umat Bani Israel ini ajarannya, umat Arab ini ajarannya, umat Yahudi ini ajarannya. Semua ada ajaran-ajaran tertentu. Allah tentukan. Itu dalilnya bahawa kitab-kitab yang sebelumnya adalah untuk kaum-kaum yang tertentu sahaja. Dengan demikian kitab-kitab dahulu tidaklah mendapat jaminan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak jamin untuk menjaga kitab yang dulu. Tuhan tak jamin untuk menjaga Taurat. Tuhan tak jamin untuk menjaga Injil. Tuhan tak jamin untuk menjaga Zabur. Tuhan tak jamin untuk menjaga suhuf-suhuf yang turun kepada nabi-nabi sebelum itu. Tak jamin. Bila tak jamin, tak terpelihara. Itu sebab sekarang ni dah hilang. Injil dah hilang, Zabur dah hilang, teks asal dah hilang. Taurat dah hilang. Pasal Tuhan tak pelihara. Dengan demikian kitab-kitab dahulu tidaklah mendapat jaminan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang zaman sebagaimana jaminan penjagaan yang diberikan kepada Al-Quran. Malah diterangkan dalam Al-Quran sendiri mengenai penyeleweng dan penukaran yang berlaku dalam kitab-kitab dahulu. Dalam Quran pada sebut tentang penyelewengan yang berlaku pada kitab-kitab yang sebelum ini. Mengenai penyelewengan dan penukaran orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat, kita dapati Allah telah berfirman, ini bukti bahawa mereka dah cuba menyeleweng
apa saja yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Orang Yahudi begitu juga. Ya, mereka telah menukarkan fakta. Apa kata Allah? Ini dalam Quran, ya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah, ya. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu masih mengharap kaum Yahudi akan percaya kepada kamu? Ya. Afatatma'una an yu'minu lakum. Kamu harap ke Yahudi itu akan beriman dengan kamu, dengan beriman dengan Islam. Kamu harap ke, adakah harapan kamu bahawa Yahudi itu akan beriman dengan Nabi Muhammad? Allah dah kata tak ada harapan. Mana ada harapan lagi dah? Ya? Apakah kamu rasa Yahudi itu akan beriman dengan kamu? Sedangkan apa? Segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya. Ya. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Mereka dengar kalam Allah tu, tapi lepas itu mereka ubah kalam Allah tu. Ya. Semuanya. Bila Allah suruh mereka itu tunduk masuk dalam Baitul Maqdis, suruh tunduk, hittatun naghfir lakum, ya. Suruh tunduk, sebut hittah. Artinya apa? Kami nak tunduk kepada kamu, kami patuh kepada kamu. Diubah dia jadinya hintah. Baca dalam tafsir, ya. Hintah tu artinya apa? Bak gandum katanya. Nak minta gandum pula tu. Ya. Sedangkan Allah suruh hittah tu apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk tu, sujud bila nak masuk dalam kepada Baitul Maqdis yang dijanjikan tu. Ya. Wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha ragadan haitsu syi'tum. Bukan. Wa iz dah lupa saya dah. Dia kejap-kejap itu memang teruklah nak ingat, ya. Yadkhuluna wa iz macam mana ayat tu dah lupa balik. Mudah pangkat pun lupa, ujung dah lupa. Dah semua lupa. Dah lupa. So khittatun naghfir lakum khatayakum fasanazidul muhsinin. Ya. Apakah kamu disuruh kamu tu masuk ke dalam Baitul Maqdis bila dah sampai dia tu mula-mula mereka tu sesat di padang pasir. Nama padang pasir tu Atti. 40 tahun sesat tau. Ya. Di padang pasir Atti. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi tu. Zaman Nabi Musa tu. 40 tahun. Lama-lama akhirnya berjayalah mereka dapat masuk Baitul Maqdis. Maka Allah perintahkan kamu masuk tu biar sujud. Dengan merendahkan diri. Jangan sombong, jangan ego. Masuk Baitul Maqdis tu. Itu disuruh hittah tu dengan menundukkan diri. Tapi demi apa? Bukan sebut hittah tu artinya aku tunduk kepada kamu ya Allah, aku tunduk kepada kamu ya Allah. Tapi mereka masuk apa? Hintah tambahnya nun. Hintah artinya bak gandum, minta gandum jadinya. Bukan dia mengaku nak tunduk dan patuh kepada Allah, nak minta gandum lagi. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Itu perintah tu. Naklah kamu bercakap hittatun naghfir lakum tu kamu minta ampun. Kamu minta ampun kepada Allah. Khatayakum di atas segala dosa-dosa kamu dulu. Wasanazidul muhsinin, sehingga kamu menjadi orang yang baik. Tapi tak ada. Mereka tu degil. Begitu juga ketika mereka sesat di padang pasir. Allah bagi mereka keistimewaan. Allah bagi mereka makan apa? Apa makanan yang mereka buat di padang pasir tu? Manna wassalwa. Manisan yang amat sedap dan makanan yang amat sedap. Burung, daging burung.
Daging yang paling sedap dalam dunia ni daging burung lah. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu yazlimun. Dan diberi mereka lindungan oleh awan tu melindung mereka. Dan diberi mereka, diturunkan kepada mereka manna wassalwa, manisan-manisan daripada madu, dan salwa tu apa? Daging burung. Udah dapat Rabi tu komplain juga. Komplain kepada Nabi Musa. Udah dapat manna wassalwa tu komplain juga. Wahai Musa, tak ada ke mentimun, kata nak mentimun. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami dah jemu makan satu jenis makanan aja. Asyik manna wassalwa, asyik manna wassalwa. Padahal manna tu minuman dari mana? Dari syurga. Salwa tu burung dari mana? Dari syurga. Makannya lagi, makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tapi orang Yahudi ni memang dia tu degil. Tak mau berterima kasih, tak mau membalas budi. Sentiasa engkar je dengan Allah, apa ni engkar. Lebih-lebih lagi dengan sesama manusia. Itu sebab sekarang cuba tengok orang Yahudi tu berapa banyak perjanjian damai yang dah ditandatangani oleh orang Yahudi. Berapa banyak? Benjamin Netanyahu tu berapa banyak dah perjanjian damai ditandatangani. Tapi ada berjalan tak? Masa dia nak bunuh orang Palestin, bunuh saja, tak kira. Semuanya mereka saja yang melanggar perjanjian damai. Kerana takkan boleh baik. Allah dah kata walan tarda. Mereka tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu mengikut di bawah telunjuk mereka, baru dia redha. Itu perangai orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi nak menceritakan bahawa orang Yahudi, orang Nasrani ni selalu dia menyeleweng fakta-fakta dalam Zabur, dalam Taurat dan Injil tu. Itu dia. Ini pun begitu juga. Allah tanya, Allah tanya orang Muslim, afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kamu menyangka mereka akan beriman dengan kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya, yukharrifuna, mereka mengubahnya min ba'di ma aqalu, setelah mereka mendengarnya, memahaminya, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Dan mereka juga tak tahu. Tapi sengaja mereka ubah. Itu perangai apa? Perangai orang Yahudi dan orang Nasrani. Itulah sebab kata yukharrifunal kalima am mawadhi. Itu satu ayat surah An-Nisa, yukharrifunal kalima am mawadhi. Mereka orang-orang Yahudi itu mengubah kalam Allah daripada tempatnya. Patut cakap ini, dia cakap begini, cakap yang ini khabar yang ini, cakap yang ini khabar yang ini, mengubah aja, tak ada ikut teks yang asal. Kemudian mengenai penyelewengan dan penukaran yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam kitab Injil pula. Itu orang Yahudi, orang Nasrani lah sini tulis Yahudi tapi sebenarnya orang Nasrani. Mereka pun juga mengubah. Itu sampai dikatakannya Isa tu anak Tuhan, padahal tak ada pun dalam teks asal, tak ada pun disebut dalam Injil tu bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Penetapan bahawa Isa tu anak Tuhan dilakukan setelah beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun setelah mereka mengatakan Nabi Isa tu dah disalib. Sudah tak ada Nabi Isa tu beratus-ratus tahun. Lepas itu baru dia punya pemimpin Nasrani tu bermesyuarat. Mereka menetapkan bahawa Isa tu anak Tuhan. Maryam tu apa? Bini Tuhan. Mereka menetapkan itu padahal sebelum itu tak ada. Dah lepas itu, lama lepas itu, orang yang menetap-netap pun dah tak ada lagi jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa dah lama dah tak adanya. Dah diangkat Allah ke langit. Tapi orang apa ni, orang Injil tu, orang Nasrani tu mengatakan Nabi Isa tu apa? Mati kena salib. Mati kena salib. Tapi sebenarnya dia tak mati. Itu dia tak percaya pun. Ini dalilnya.
Ayat Quran katakan ya, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Itu ayatnya ya. Surah apa? Surah Al-Maidah ayat 14 hingga 15. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini Nasrani, ada orang kata kami ini Nasrani katanya. Ya, wa minal ladzina qalu inna nasara, sesungguhnya kami ini Nasrani katanya. Ada orang dulu di antaranya. Ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah diberi peringatan. Sebelum ini mereka dah berjanji nak mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir. Itu janjinya. Orang Nasrani itu berjanji nak mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir. Dah berjanji dengan Allah tu. Dah berikrar. Tapi bila dilantik Muhammad menjadi Rasul, mereka tak terima. Kerana nak apa? Mereka hendak Rasul yang terakhir itu dari golongan Bani Israel. Sedangkan Muhammad daripada bangsa apa? Daripada bangsa Arab. Itu dia tak setuju tu. Itu yang mereka menolak Nabi Muhammad tu. Sampai sekarang ni. Kalau Allah lantik daripada Bani Israel, mereka akan terima lah. Tapi siapa yang menentukannya? Allah ke orang Nasrani tu? Allah yang menentukannya. Kamu tak setuju pun dia tetap juga Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Rantak tak? Kamu buat protes ke? Apa pilihan Allah tu mana boleh kita tukar-tukar ya? Itu pilihan dari Allah Taala. Allah kata Muhammad jadi Rasul terakhir, Muhammad itu. Tak boleh tukar-tukar lah. Tapi mereka berjanji dulu sebelum ini, berjanji dengan Allah. Maka nak menerima dan nak memansuhkan segala ajaran-ajaran dalam Injil tu, nak tak pakai lagi dah. Kerana Al-Quran sebagai gantinya. Tapi masih lagi mereka bertegas nak ikut ajaran yang lama juga. Sesungguhnya kami ini Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Itu yang kata janji tadi ya. Mereka dah berjanji tu nak menerima Muhammad sebagai Rasul. Tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang mereka telah beri peringatan dengannya ya. Walaupun dah berjanji, mereka sengaja melupakannya. Bila janji tak ada. Bila tahu nak sentiasa menafikan je. Bukan tak ada. Dia dah janji dulu. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tu akan melakukan kebencian dan permusuhan. Demo sama sendiri demo tu. Baik-baik kan? Berbaik kan? Tak, demo bergaduh sesama sendiri ya. Itu sebab orang Kristian tu banyak mazhabnya. Ada Katolik, ada Protestan, ada Church of England, ada apa lagi? Berbagai-bagai lah. Saya pun dah tak hafal. Tak ada berdosa pun tak hafal apa ya. Banyak benar mazhabnya. Ada pula yang Katolik tu tak boleh kahwin, padrinya tak boleh kahwin. Padahal mana ada dalam ajaran Kristianiti tak boleh kahwin. Ada satu cerita, ni cerita aje lah ya. Seorang imam Islam naik kereta api. Naik kereta api tu, lepas itu naik seorang padri Kristian. Duduklah mereka di satu seat sama-sama. Berkenalanlah mereka. Saya imam ini, kata tu imam. Padri tu kata, saya padri di gereja ini, katanya. Tengah berjalan tu, padri tu mengeluarkan sandwich. Tahu apa sandwich? Kau tak tahu? Sandwich dalamnya tu ada daging babi, bacon ya. Mengeluarkan bacon sandwich tu.
Dia pun makan lah, dia offer dengan imam tu. Sila ambil sikit. Kata dia, saya tak boleh makan babi, kata dia tu imam tu. Ya, saya orang Islam, ajaran Islam saya tak boleh makan babi, katanya. Apa kata di padri tu? You do not know what a great pleasure you miss, katanya. Faham ke ni? Kamu tak tahu apa namanya? What a great pleasure you miss. Kamu tak tahu apa dah nikmat yang telah kamu miss, yang telah kamu kamu ketinggalan kerana tak boleh makan babi tu. Artinya babi tu sedap benar lah. Diam aja tu imam tu, ya. Udah sampai destinasinya, tu imam pun bangkit lah. Dia pun ngabur pada padri tu, ya. We separate now, kata dia. Send my best regards to your wife, kata dia imam tu. Send my best regards to your wife. Kata di padri tu lah, I have got no wife. Why? Kata, because my religion forbids me to get married. Kata, faham ke mana? Agama aku melarang aku ni kahwin, sebab itu aku tak ada isteri. Apa jawab imam tu? You do not know what a pleasure you miss. Kata. Tak faham kan? You do not know what a pleasure you miss. Dan sebelum tu dia kata, I've got 4. Kata. I've got 4. You do not know what a pleasure you have missed. Kata, itu dia. Saja cerita aja dia, bukan ada kena-mena dengan tajuk ni, ya. Nak ngaburkan kebatilan kaum Yahudi ni. Bukan Yahudi, kaum apa? Nasrani ni, ya. Itu dia. Mana ke dia? Di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami itu Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang telah mereka janjikan, telah beri peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian. Itu sebab sekarang ni mereka bergaduh. Itu yang startnya sekularisme tu. Sebab bergaduh antara Kristian dan Kristian lah. Antara pemerintah tu, dulu pemerintah-pemerintahnya orang golongan agama Kristian tau. Pemerintah tu, banyak mereka tu, golongan Pope, golongan Nan, macam-macam lah pemerintah mereka tu. Jadi mereka salah gunakan. Bila salah gunakan, datang kumpulan yang baru ni. Kumpulan-kumpulan itu namanya Protestan. Protestan apa? Dia protes penyelewengan daripada orang-orang puak agama Kristian ni. Itu yang berlaku peperangan dulu. Ada revolution, ada panggil apa? Apa nama revolutionnya? Dah lupa saya apa namanya. Saya dulu ingat ni, dia dah lupa. Dia ni peperangan saudara antara mereka dengan mereka. Jadi dari situlah timbulnya Protestan. Kata mereka protes. Jadi dari situlah timbul perkataan sekularisme. Sekularism. Apa kata sekularism? Memisahkan hidupan harian dengan agama. Itu sekularisme. Kita cakap Melajunya sekularisme. Cakap orang putihnya sekularism. Bukannya ya, sekularism. Itu yang kita ikut hari ini tu sekularism yang tu lah tu. Memisahkan ajaran Islam dengan kehidupan harian. Hari ini banyak orang berfaham begitu. Islam tak ada kena-mengena dengan ekonomi, Islam tak ada kena-mengena dengan pemerintahan, Islam tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan sokan, Islam tak ada kena-mengena dengan hiburan, Islam tak ada kena-mengena dengan pemerintahan dan sebagainya. Itu namanya apa? Sekularism. Dan sekarang ini yang berlaku hari ini. Asalnya sekularism itu daripada orang Kristian lah. Pasal dulu mula-mula orang agama yang memerintah negara-negara itu. Rom tu diperintah oleh padri-padri, ya. Begitu juga lah England dulu diperintah oleh padri-padri. Begitu juga Scotland diperintah oleh padri-padri. Sekarang ni mereka pisahkan, padri hanya di gereja sahaja. Orang politik memerintah negara. Itu yang jadi perkataan sekularism tu. Hari ini yang kita nak tiru iaitu tu. Sampai hari kiamat tu, kebencian tu. Sampai hari kiamat dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Nanti di akhirat nanti Allah akan khabar kepada mereka. Ini yang kaum Muslimin dulu. Hai ahlul kitab, wahai ahli-ahli kitab. Bila sebut ahli kitab tu orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu ahlul kitab. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami. Qad ja'akum rasulun, akan telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan kepada kamu
banyak dari isi kitab yang telah kamu sembunyikan. Rupanya Injil tu banyak yang telah disembunyikan oleh orang Nasrani. Begitu juga Taurat tu banyak disembunyikan oleh orang Yahudi. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan iaitu Al-Quran, ya. Telah datang kepada kamu cahaya. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata, ya. Itu dia. Di antara penyelewengan dan penukaran telah dimasukkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ke dalam agama mereka, ialah kepercayaan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu putera Allah. Dia mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Yahudi ni